Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pagi ini kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu apa yang disebutkan oleh kelompok yang menyelisihi pahaman salafus salih, iaitu kata mereka Allah wujud tanpa bertempat. Di dalam bahasa Arabnya Allah mawjudun bila makan. Ini merupakan i'tikad yang diajarkan oleh ramai penduduk di Malaysia ini, ataupun ustaz-ustaz di Malaysia ini kepada masyarakat Malaysia, iaitu Allah wujud tanpa bertempat. Etika ini diajarkan kepada kanak-kanak supaya mereka berpegang dengannya. Adakah etika yang seperti ini benar? Kita perlu meneliti permasalahan ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan apa yang dipahami oleh generasi salaf. Kata penulis, akidah ini didendangkan oleh sebahagian manusia dan semakin tersebar luas. Penganutnya menganggap ia adalah akidah yang murni tentang Allah, kerana mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Mereka menganggap mereka golongan yang mensucikan Allah, ahlut tanzih. Dan akidah mereka merupakan akidah yang murni. Itu dakwaan mereka. Akidah ini juga disebarkan untuk menyanggah apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, bahawa Allah tinggi di atas arasnya. Tukar ya, jangan lupa. Jangan lupa kalimah berada sebagaimana yang saya sebutkan. Ianya kita kena tukarkan kepada kalimah tinggi, seperti yang disebutkan di Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini i'tikad kita. Ini apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahawa i'tikad Allah mawjudun bila makan, Allah wujud tanpa bertempat, ini merupakan i'tikad golongan Asy'ariyah ini. Ianya adalah bertujuan untuk menafikan bahawa Allah di atas dan Allah tinggi di atas arasnya. Bukan sekadar menafikan tempat bagi Allah. Kalau sekadar menafikan tempat bagi Allah, artinya Allah tidak berhajat kepada tempat, maka kita terima. Akan tetapi masalahnya adalah apa? Adalah mereka hendak menafikan apa yang Allah isbatkan di dalam Al-Quran, bahawa dia tinggi di atas arasnya. Dia di atas. Ini yang merupakan poin yang menjadi perselisihan di antara kita di dalam masalah Allah wujud tanpa bertempat. Sesiapa yang memahami pembahasan yang lalu, adakah Allah mengatakan Allah tinggi di atas aras membawa erti menetapkan tempat baginya? Kita dah ceritakan dahulu bahawa bila kita sebut Allah tinggi di atas aras, bukan membawa maksud menetapkan tempat bagi Allah. Kita tak kata Allah memerlukan aras untuk Allah seperti yang diterjemahkan oleh manusia bersemayam, duduk. Allah berhajatkan kepada tempat seperti itu? Tidak. Jadi kita mengisbatkan sebagaimana yang diisbatkan di dalam Al-Quran. Allah kata Allah tinggi di atas aras, maka kita beriktikad dengannya. Bagaimana itu tak perlu kita bayangkan, tak perlu kita tanyakan, tak perlu kita bahaskan. Inilah jalan salafus salih. Maka mereka akan menyedari, artinya siapa yang dah faham pembahasan yang lalu,
mereka akan menyadari bahawa pengingkaran golongan tersebut tidak mempunyai asas. Bukan maknanya kita kata Allah tinggi di atas arash, bahawa makna Allah memerlukan kepada tempat. Kita tak mengatakan sedemikian. Kalimah tempat sebagaimana yang telah pun saya jelaskan banyak kali, ianya tidak disebutkan dalam nas. Masalah tempat ni tak disebutkan dalam nas, dan juga tak dibahaskan oleh salafus salih. Jangan kita bahaskan perkara yang tidak dibahaskan oleh nas dan juga tidak dibahaskan oleh salafus salih, kerana ini akan membuka pintu kesesatan. Di antara pintu kesesatan tersebut adalah manusia mengingkari apa yang Allah isbatkan dalam Al-Quran dengan hujah akal tidak boleh menerimanya. Kita dah beritahu akal yang waras, yang sempurna, yang elok tidak akan bertentangan dengan nas. Yang masalah itu adalah akal kamu. Nas betul, tapi akal kamu tidak dapat memahaminya. Akal kamu yang keliru. Kemudian kata dia, hanya mereka sahaja yang membayangkan bahawa beriktikad Allah tinggi di atas arash membawa maksud Allah bertempat, seperti manusia berhajat kepada tempat. Mereka sahaja yang membayangkan begitu. Kita tak kata pun begitu. Kita beriman setakat yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran. Inilah punca kekeliruan yang membawa kepada penolakan nas-nas yang menyatakan bahawa Allah tinggi di atas arash. Mereka tidaklah menolak lafaz nas itu, tapi mereka mengubah maknanya tanpa berlandaskan kepada dalil. Makna Al-Quran mesti kita ikuti berdasarkan apa yang dipahami oleh salafus salih. Tak boleh kita ubah tanpa hujah, tanpa dalil. Kalau setakat hujah akal, maka itu bukanlah hujah. Adakah kamu mendakwa akal kamu maksum, selamat daripada tipu daya syaitan, sehingga kamu menganggap bahawa apa yang dicetuskan oleh akal ni semestinya benar? Tidak. Yang benar itu adalah nas. Akal tidak maksum. Akal tidak selamat daripada kesesatan dan ditipu oleh syaitan. Ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman, akidah kita, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, akidah kita dibina di atas nas Al-Quran dan Sunnah. Ini asas pegangan kita. Nak faham akidah yang betul, kita rujuk kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu cara kita. Kita tidak menyatakan sesuatu berkaitan dengan akidah kita melainkan ada nas yang menyatakan tentangnya. Kenapa kita tak boleh bercakap tentang akidah melainkan ada nas yang menyatakannya? Sebab apa? Tak boleh bercakap tentang Allah melainkan ada nas yang menyatakannya. Kerana apa? Siapa boleh beritahu? Nak tengok siapa yang tangkap apa yang kita belajar selama ni. Sebab apa kita tak boleh bercakap tentang Allah tanpa ada nas yang menyatakan tentangnya? Siapa dapat? Apa dia? Wala yuhituna bihi ilma. Artinya ilmu kita tidak akan dapat menguasai tentang Allah Azza wa Jalla melainkan apa? Setakat yang Allah beritahu. Kerana pengetahuan tentang Allah ni adalah perkara yang ghaib. Kita tak akan tahu melainkan apa? Melainkan Allah beritahu kita.
Setakat yang Allah beritahu, setakat itu sahaja yang kita bercakap tentangnya. Kita tak tahu kerana ia merupakan perkara yang ghaib. Jadi tak boleh kita ubah-ubah makna nas ini tanpa hujah dan dalil. Bercakap tentang Allah tanpa ilmu adalah dilarang. Kemudian kata dia, oleh itu akidah golongan ini, iaitu akidah mereka Allah wujud tanpa bertempat, perlu kita tolak. Orang Asy'ariyah kata apa? Kana Allah wala makan, wa huwa ala makan qabla an yakhluqa makan. Ini penegasan orang Asy'ariyah tentang Allah. Mereka kata kana Allah, Allah telah pun wujud, wala makan, sebelum adanya tempat Allah dah wujud, kata mereka. Dan dia wa kana ala ma alaihi kan, dan dia pada keadaan yang mana dia berada sebelum ini, qabla an yakhluqa makan, sebelum dia mencipta tempat, kata dia. Bunyinya betul, sahih? Yalah, Allah itu ada sebelum Allah cipta arash, sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah telah pun ada sejak azali lagi. Apa makna azali? Azali artinya tak ada permulaan bagi Allah. Kita ada permulaan. Kamu lahir tahun 1980, itu permulaan hidup kamu. Allah Maha hidup tanpa permulaannya. Jadi bila orang dengar apa yang ditegaskan oleh golongan Asy'ariyah ni, mereka sangka, oh betul lah, Allah wujud sebelum adanya tempat-tempat ini. Tapi yang menjadi masalah, mereka menegaskan akidah ini untuk menafikan Allah tinggi di atas arash. Itu yang menjadi masalahnya. Sifat ulu ni sifat mulia ataupun tidak? Sifat yang mulia. Sifat tinggi, sifat yang mulia. Sahih? Sebab itu bila raja datang ke satu tempat, sebagai contohnya, bukan kita nak bandingkan Allah dengan raja, kita nak ceritakan sifat tinggi ni sifat mulia. Raja datang, dia duduk mana? Di atas pentas, betul tak? Di atas kerusi singgah sana. Kamu rakyat duduk bawah pentas, duduk mungkin atas tanah saja. Sebab apa raja itu di atas? Takkan raja datang kamu letak kat bawah, kamu duduk atas pentas. Sahih? Nak beritahu sifat tinggi ini adalah sifat yang mulia. Kita tak samakan, tak bandingkan tingginya Allah dengan raja, tidak. Cuma nak ceritakan sifat tinggi itu adalah sifat yang mulia. Allah Maha tinggi, tinggi pada zatnya dan juga tinggi pada sifatnya dan juga pada kedudukannya. Itu yang diisbatkan oleh ahli sunnah. Adapun golongan Asy'ariyah, mereka mengisbatkan tinggi pada kedudukan saja, qadar. Mereka tidak mengisbatkan zat Allah itu tinggi di atas arash. Kerana kata mereka tak boleh kita kata tinggi di atas, tak boleh. Kerana ini membawa maksud apa? Kita menetapkan arah bagi Allah yang apa? Yang boleh kita tunjuk atas, bawah, kiri, kanan, itu makhluk saja kata mereka. Allah tak boleh. Kita tetapkan kedudukan atas, bawah, kiri, kanan kata mereka. Jadi mereka menafikan bahawa Allah tinggi di atas arash dengan zatnya. Jadi sekarang ini merupakan penyimpangan daripada akidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahawa dia tinggi
di atas arasy-Nya. Salafus salih mengisbatkan sifat ulu ini bagi Allah, termasuk ulu zat, dan kita tak bayangkan bagaimana tingginya Allah. Kita tak boleh bayangkan. Lafaz yang sama tak boleh membawa, tak semestinya membawa hakikat yang sama. Sahih? Lafaz sama tidak membawa maksud hakikatnya juga adalah sama. Kita dah dapat contoh yang banyak. Bagaimana sesama makhluk pun, walaupun kalimahnya sama, lafaznya sama, tapi berbeza dari segi hakikatnya. Tangan kamu tak sama dengan tangan katak. Begitu juga dalam perkara yang lain. Emas, perak, buah-buahan yang Allah sebutkan ada dalam syurga, adakah sama dengan apa yang ada di dunia ini? Tak sama. Sebab itu Nabi kata, fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dalam syurga itu ada nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Habis yang Allah cerita, dalam syurga itu ada emas, ada perak, ada buah-buahan, anggur, delima dan sebagainya. Macam mana? Iyalah, itulah bendanya. Akan tetapi hakikatnya tak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Emas yang ada dalam syurga, perak, buah-buahan yang ada dalam syurga tak sama dengan apa yang bersama kita. Walaupun lafaznya sama, namanya sama. Sebab itu Nabi kata, fiha ma la ainun ra'at. Kita tengok emas di dunia ni, tapi kita tak pernah tengok emas yang ada dalam syurga. Walaupun namanya sama emas. Kita tengok buah delima, buah anggur kat dunia ni, tapi tak sama dengan apa yang ada dalam syurga. Bahkan tak pernah terlintas dalam kotak fikiran kita bagaimana hakikat yang sebenar tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga ini. Yang kita yakin, dalam syurga ada istana, ada buah-buahan yang namanya sama dengan buah-buahan di dunia ni. Ada anggur, ada buah delima. Dalam syurga ada emas, ada perak, ada mutiara. Dalam syurga ada sungai, ada pokok-pokok. Tapi tak sama dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Kita beriman ada benda-benda ni, beriman. Walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar. Takkan kamu nak nafikan seperti apa yang dibuat oleh sebahagian pada ahli bid'ah, bahkan orang yang kufur kepada Allah. Mereka kata apa, syurga tu sebenarnya tak ada. Itu hanyalah gula-gula saja untuk menjadikan manusia ini hendak melakukan ibadat. Sebenarnya syurga tu tak ada, kata mereka. Ibarat ianya sebagai umpan saja bagi gula-gula supaya apa? Manusia ini nak buat ibadat. Jadi takkanlah kita orang yang mengaku beriman ada syurga dan neraka, kita nak ikut fahaman seperti ini, lalu kita nafikan ada nikmat-nikmat tersebut. Walaupun kita tak pernah tengok, tak pernah lihat, kita beriman perkara-perkara ini wujud. Namanya sama, hakikatnya berlainan. Begitu juga apa yang Allah isbatkan tentang sifatnya. Allah Maha suci daripada menyerupai hamba-hambanya, makhluk ciptaannya. Bila Allah kata dia ada tangan, dia ada mata, lafaznya saja sama, hakikatnya pasti tidak sama. Kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Hakikat yang sebenar, bagaimana bentuk sifat Allah, kita tak tahu, kita tak bayangkan. Kita beriman dengannya. Jangan kerana kononnya hendak mensucikan Allah,
Lalu kita nafikan apa yang Allah isbatkan, apa yang Nabi isbatkan tentang sifat Allah. Mana boleh? Ingat bahawa akidah yang ditegaskan oleh mereka ini, Allah wujud tanpa bertempat ini, bertujuan untuk apa? Menafikan apa yang Allah isbatkan, bahawa dia tinggi di atas arasy. Ingat, akal kita ada batas kemampuan. Tak boleh kita perajakan akal. Kalau perajakan akal, manusia akan mendustakan banyak nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita ambil satu contoh. Antum beriman bahawa Nabi SAW di Isra' dan di Mi'raj kan? Nabi naik ke langit sehingga ke langit yang ketujuh. Kemudian sehingga selepas daripada itu bertemu dengan Allah. Kemudian baginda turun naik banyak kali. Apabila Allah fardukan 50 waktu sehari semalam, Nabi turun. Kemudian berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat kamu tak akan mampu lakukan 50 solat dalam sehari semalam. Nabi naik semula bertemu dengan Allah, minta kurang. Kurang sikit, kurang 5, jadi 45. Nabi naik lagi. Bila Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu melakukannya. Urat turun naik sehingga tinggal 5 rakaat sahaja. 5 waktu sahaja. Sehari semalam. Jadi sekarang ni, kalau ikut akal kita, dan apa yang terjadi sewaktu Mi'raj ini, cukup. Dalam tempoh 10 jam Nabi lakukan perkara ini. Cukup. Cukup ataupun tidak? Nabi balik malam yang sama. Sahih? Nabi balik malam yang sama. Malam tu Nabi naik ke langit, bertemu dengan Allah dan balik malam yang sama. Tapi banyak peristiwa yang disebutkan di dalam Mi'raj ni tadi. Tu naik Nabi bertemu dengan Allah, dan Nabi menjenguk syurga dan neraka. Macam-macam perkara yang terjadi sewaktu Mi'raj ni tadi. Nak naik ke langit pun kalau ikut kemampuan manusia pada hari ini, 100 tahun pun tak cukup. Sahih? Ikut kemampuan yang ada pada manusia pada hari ini. Mereka ada roket, ada kapal angkasa. Katalah kapal angkasa mereka boleh pergi ke langit. Nak sampai ke langit 100 tahun pun belum tentu sampai lagi, dan mungkin tak sampai. Sahih? Jadi kalau ikut akal kita akan mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Kerana apa yang terjadi itu memerlukan tempoh masa yang amat panjang. Tapi Nabi balik malam yang sama. Apa yang terjadi di langit itu adalah luar daripada gaya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita ialah ada matahari terbit, terbenam, ada waktu yang dikira 24 jam sehari. Itu kehidupan kita. Apa yang terjadi di luar sana, luar daripada perkiraan manusia. Ianya dengan kuasa Allah. Kalau nak bayangkan melalui akal, macam mana boleh perkara ini dilakukan oleh Nabi? Kemudian pulang pada malam yang sama. Ini luar daripada batas kemampuan akal kamu untuk memikirkannya. Sebab itu jangan perajakan akal. Bila kita perajakan akal, maka jadilah seperti ramai di kalangan ahli bid'ah dan orang yang kufur kepada Allah. Mereka mengingkari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi isbatkan di dalam tentang Allah di dalam hadis. Ingat ya, akal kita mesti mengikuti nas. Jangan duk angkat tinggi martabat ini sehingga mengatasi nas. Itu adalah kesesatan yang nyata. Jadi di dalam masalah Allah wujud tanpa bertempat ini, kenapa kita kena tolak?
Pertamanya tiada satu nas pun yang menyatakan seperti yang mereka sebutkan. Ada dalam Quran dan hadis. Lapas kana Allah wala makan wa huwa ala makan qabla an yakhluqal makan. Ada ayat seperti itu? Tak ada. Ada nabi katakan seperti itu? Tak ada. Macam mana perkara yang seperti ini boleh dijadikan akidah kita? Kemudian kita ketepikan apa yang Allah isbatkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi isbatkan tentang Allah dalam hadis. Bolehkah akal yang waras menerima perbuatan seperti ini? Kalau kita berakal, kita tak akan lakukan perkara yang seperti ini. Kerana sumber akidah yang sebenar bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jangan kamu mendakwa bahawa kamu bijak, lalu kamu mengubah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa hujah dan dalil, melainkan melalui apa? Melalui pemahaman manusia yang rosak sahaja. Kemudian kamu dakwa itulah hujah. Itulah ilmu pengetahuan yang tinggi yang dicapai oleh mereka. Itu adalah batil. Sehingga mereka mentahmah Al-Quran dengan mengatakan bahawa beriman dengan zahir Al-Quran itu adalah kufur. Jadi ini adalah kebatilan yang nyata. Yang keduanya, dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis telah menetapkan bahawa Allah di atas. Potong ya, jangan lupa. Kalimah berada, potong. Allah di atas dan dia tinggi di atas arasnya. Kalau sebut tentang aras, tukarkan kalimah berada kepada tinggi. Ya, kerana istawa bila datang selepasnya huruf jar ala bawa makna apa? Irtafa'a, ala wartafa'a. Allah tinggi di atas arasnya. Sekarang Al-Quran isbatkan bahawa Allah di atas dan dia tinggi di atas arasnya. Jadi adakah kita nak ketepikan akidah ini, kemudian kita ambil apa yang disebutkan oleh golongan ahli kalam ini, Allah wujud tanpa bertempat? Tak mungkin. Yang ketiga, menolak apa yang disebutkan di dalam nas tanpa ada dalil dan hujjah, melainkan sekadar dakwaan tidak bertepatan dengan akal tak boleh terima, merupakan penyimpangan dalam berpegang dengan nas Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap bahawa mereka merupakan orang yang hendak mensucikan Allah. Akidah mereka adalah akidah tanzih. Namun mereka mengenepikan apa yang ada di dalam nas. Jadi tak ada hujah bagi mereka. Ada hujah untuk mengenepikannya? Tak ada hujah. Sebahagian daripada mereka mentafsirkan istawa itu membawa makna istaula ataupun qahara. Allah menguasai arasy. Kata mereka istawa maknanya apa? Istaula. Kemudian mereka berdalil dengan syair seorang Nasrani, orang Kristian. Hatta syair ini nisbah kepada Al-Akhtal pun belum pasti kesahihannya. Yang pentingnya Al-Akhtal ni orang Nasrani. Mereka jadikan syair orang Nasrani sebagai dalil untuk mengatakan bahawa istawa itu bukan maknanya ala wartafa'a. Istawa itu maknanya apa? Istawa itu maknanya istaula. Lalu mereka mengambil syair Al-Akhtal ini. Itukah hujah mereka? Kalau itu hujah mereka, ianya membawa makna arasy ini dulu milik yang lain. Kemudian Allah berjaya menguasainya. Boleh terima oleh akal? Seperti Bishrun yang berjaya menguasai Iraq daripada kekuasaan orang lain. Istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi.
Mereka berdalil dengan apa? Syairnya, rangkap syairnya. Bishrun menguasai Iraq, berjaya menguasai Iraq tanpa adanya mengangkat senjata, tanpa menghunuskan pedang dan tanpa ada pertumpahan darah. Jadi maknanya Bishrun dulu bukan dia yang menguasai Iraq. Kemudian dia berjaya menguasainya, istaula. Itu makna istaula. Jadi kata mereka, tengok, istawa ada dalam bahasa Arab bermakna istaula. Boleh kita terima dalil yang seperti ini. Kalau kita terima maknanya Arash dahulu milik yang lain, kemudian Allah berjaya menguasainya. Betul akidah yang seperti itu. Arash adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptanya, Allah yang berkuasa ke atasnya. Tak ada selain pada Allah yang memilikinya. Oleh itu bukan hujah untuk menafikan apa yang telah Allah isbatkan dalam Al-Quran. Istawa itu ia membawa makna ala wartafa'a. Bila datang selepasnya huruf jar ala, istawa ala, ia membawa makna al-ulu wal irtifa'. Itu makna dari segi bahasanya. Ini i'tiqad kita. Jadi perlu kita faham bahawa menolak apa yang disebutkan dalam nas tanpa ada dalil dan hujah melainkan sekadar dakwaan tidak bertepatan dengan akal merupakan penyimpangan. Di situ penyimpanannya. Salah cetak ataupun terlepas pandang. Penyimpangan, bukan penyimpanan, ya. Penyimpangan dalam berpegang dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Ini penyimpangan yang jelas. Ini kerana akal mestilah tunduk kepada nas, dan bukan nas diubah maksudnya supaya bersesuaian dengan akal. Kita dah cerita banyak kali. Akal kalau tak ada pedoman daripada nas, akan sesat. Akal kalau tidak ada petunjuk daripada nas, akan menyimpang daripada jalan yang lurus. Sebab akal ni lemah. Sahih? Akal adalah lemah. Bila datang nas, baru dia tahu tentang kebenaran. Selepas daripada itu, setelah dia memahaminya, ada akal yang akan tunduk kepada kebenaran dan ada akal yang tak tunduk. Lalu dia tetap mengenepikan kebenaran walaupun dia mengakuinya. Sahih? Betul? Ada manusia dia sukakan sesuatu makanan. Oh, sedap ni. Air Coca-Cola ni sebagai contohnya. Sedap. Tiba-tiba orang beritahu, datangkan bukti bahawa air Coca-Cola ni contohnya boleh memudaratkan. Tinggallah Coca-Cola, nanti marah pula syarikat Coca-Cola. Kita cerita secara umum, ya. Kita cerita apa? Ada makanan yang memang memudaratkan, manusia tahu. Ya? Memudaratkan. Tapi kerana sedap, dia makan juga, betul tak? Dia tahu dah ini memudaratkan. Tapi kerana akal dia lemah, tak nak tunduk kepada kebenaran yang telah pun sampai kepada dia, ataupun kerana keangkuhan. Juga disebabkan keangkuhan. Walaupun akal mengakui itu betul, tapi kerana angkuh, dia tetap menidakkannya. Jadi sekarang ni kita kena ingat bahawa akal itu mudah terpesong, dikuasai oleh hawa nafsu. Ya? Jadi jangan jadikan akal itu sumber untuk kita mencari kebenaran. Akal mesti mengikuti nas. Yang keempatnya, sekiranya apa yang disebutkan oleh mereka merupakan i'tiqad yang betul tentang Allah, nescaya nas Al-Quran ataupun hadis
terlebih dahulu menyebutkan tentangnya. Kerana Al-Quran itu keterangan yang jelas dan petunjuk dan rahmat, dan ianya adalah penyembuh. Tiba-tiba kamu kata apa? Al-Quran menunjukkan kepada i'tikad yang kufur. Zahir Al-Quran boleh membawa kepada kekufuran. Boleh terima. Allah ceritakan sifat-sifat Al-Quran itu petunjuk, keterangan yang jelas, merupakan penyembuh bagi penyakit dalaman dan luaran. Tiba-tiba kamu kata beriman dengan zahir Quran kufur. Boleh terima oleh akal yang waras? Sudah tentu tidak. Ini hanyalah tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia daripada i'tikad yang betul. Akan ada nas, artinya kalau betul apa yang mereka katakan, akan ada nas yang menyatakan seperti yang mereka sebutkan. Allah mawjudun bila makan. Tapi tak ada, betul tak? Kalau itu i'tikad yang betul, ya mesti manusia yang beriman beriktikad dengannya akan ada nas, sama ada dalam Quran ataupun hadis. Ini tidak. Bila Nabi tanya kepada Jariyah, kata aina Allah, dia jawab fis sama. Nabi kata atikha fa innaha mu'minah. Jadi jelas menyatakan tentangnya, aamintum man fis sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Macam-macam dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu di atas dan Allah tinggi di atas arasnya. Tapi kesemua dalil-dalil ini diketepikan kerana nak ambil akidah yang tak ada dalam nas Allah mawjudun bila makan. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk tentangnya dalam nas. Adakah mereka menyangka bahawa Al-Quran dan hadis menyatakan akidah yang mengelirukan? Sedangkan permasalahan akidah merupakan sebesar-besar perkara yang perlu difahami oleh manusia. Masalah yang paling utama sekali, tiba-tiba Al-Quran tidak memberikan keterangan yang jelas. Nabi pun tak cerita. Tak mungkin. Di mana kenyataan seperti ini disebutkan oleh generasi terbaik di kalangan salafus saleh? Ada sahabat-sahabat tabi'in, atba' tabi'in menyatakan akidah yang seperti ini? Tak ada. Ini hanya dicetuskan oleh ahli kalam sahaja. Ahli kalam lebih pandai tentang agama daripada sahabat? Tak mungkin. Adakah mereka jahil tentangnya? Salafus saleh jahil tentang akidah ini? Tak mungkin. Setelah wujudnya golongan ahli kalam, barulah akidah ini, iaitu akidah Allah wujud tanpa bertempat, dipahami oleh manusia. Sebab itu mereka kata aqidatul khalaf a'lamu ahkam. Sebab mereka beranggapan bahawa mereka lebih berilmu daripada salafus saleh. Kita dah cerita dahulu, ini adalah batil. Ini hanya tipu daya syaitan. Salafus saleh yang lebih faham tentang akidah yang betul daripada generasi yang terkemudian. Generasi terkemudian hanyalah generasi yang mudah diperdaya dan ditipu oleh syaitan. Kalau mereka tak mengikuti jalan salafus saleh, mereka akan sesat daripada akidah yang betul. Adakah kelompok ahli kalam ini lebih bijak daripada Allah dan Rasulnya serta generasi salafus saleh dalam menerangkan tentang akidah yang betul? Dalam Quran tak ada tegaskan akidah Allah mawjud bila makan. Dalam hadis pun tak ada. Salafus saleh pun tak sebutkan perkara ini. Jadi mereka lebih bijak daripada Allah dan Rasulnya dan juga daripada salafus saleh untuk menyatakan tentang akidah. Dalam masa yang sama Al-Quran mengelirukan akidah manusia dengan mendatangkan kalimah yang zahirnya kekufuran? Tak mungkin. Sekali-kali tidak, wahai orang yang beriman. Jangan kita percayakan apa yang didendangkan oleh golongan ahli kalam ini. Yang kelima, menyanggah apa yang disebutkan Allah dalam kitabnya dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis merupakan perbuatan yang tidak beradab. Tak akan beradab.
bila menyebut bahawa beriman dengan zahir Al-Quran itu adalah kufur. Ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang beriman. Mentahmah Al-Quran, dan juga mentahmah Nabi SAW. Ahli kalam yang terdahulu dan ulama sunnah yang terkesan dengan mereka beradab dengan nas Al-Quran dan sunnah serta menghormati generasi yang terawal. Memang ramai di kalangan ulama Islam juga ada yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah ini, sehingga mereka menerimanya. Tapi dalam masa yang sama mereka tidaklah menyalahkan akidah salafus salih. Sebab itu mereka sebut akidah tu salaf a'lam, aslam. Mereka sebut begitu. Mereka tak mengingkarinya. Cuma orang yang terkemudian ini cuba mengelirukan masyarakat dengan mereka mengatakan akidah salaf itu tafwid. Tafwidul makna, menyerahkan makna kepada Allah. Itu tak betul. Salafus salih menyerahkan kaifiah sahaja. Makna mereka beriman dengannya. Kaifiah mereka serahkan kepada Allah. Itu tafwid ahli sunnah. Tafwid ahli bid'ah, golongan mufawwidah, mereka tak beriman dengan maknanya, beriman dengan lafaz sahaja. Kena bezakan di antara tafwid ahli sunnah dengan tafwid golongan mufawwidah. Tafwid ahli sunnah pada kaifiah, bentuk sifat tu kita serahkan kepada Allah, kita tak bincang, kita tak bahaskan, tak bayangkan. Tafwid ahli bid'ah, mereka beriman dengan lafaz sahaja, makna tidak beriman dengannya. Kononnya apa? Kalau kita isbatkan sifat ini, maknanya akan menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita beriman dengan lafaz, makna tak tahu apa-apa. Itu bukan jalan salafus salih. Mereka beriman dengan makna dan menyerahkan kaifiahnya kepada Allah. Itu jalan salafus salih yang sebenar. Jadi ulama-ulama yang terkesan dengan mazhab Asy'ariyah ni, mereka menghormati apa yang dipegang oleh salafus salih. Oleh itu mereka menyatakan jalan salaf adalah lebih selamat dan jalan khalaf adalah lebih berilmu dan bijaksana. Perkara seperti ini walaupun ianya tak betul, memang tak betul. Sahabat mesti lebih berilmu, lebih bijaksana, dan tidak boleh diterima sekurang-kurangnya menunjukkan penghormatan mereka kepada generasi yang terawal yang berlainan dengan pemahaman mereka. Adapun pengikut-pengikut ahli kalam pada zaman ini, mereka amat keras dalam mengingkari orang yang tidak mengambil pahaman mereka. Golongan yang berpegang bahawa Allah tinggi di atas arasy dilabelkan sebagai mujassimah yang sesat, bahkan kafir. Ini berpunca daripada kedangkalan akal dan ceteknya ilmu pengetahuan mereka. Kalau mereka faham bagaimana akidah salafus salih, bagaimana salafiyun mengisbatkan sifat ini, mereka tak akan mengatakan kita golongan mujassimah, musyabbihah. Sebab kita beriktikad sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluk. Yang kamu kata berjisim itu adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla, sifatnya apa pun yang Allah isbatkan dalam Al-Quran dan Nabi isbatkan dalam hadis tentang Allah, sifatnya tak sama dengan makhluk. Kena fahami betul-betul. Jangan cepat menuduh golongan salafiyun ini sebagai mujassimah, sesat, bahkan kafir. Ingat, sebab apa kita dengar ada orang mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Kerana permasalahannya seperti inilah, dan juga tohmahan-tohmahan yang batil.
yang mereka ceritakan tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang tak pernah disebut, dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Antaranya mereka berdalil dengan kisah yang dinyatakan oleh Ibn Battutah tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ketika mana turun daripada mimbar, beliau mengatakan bahawa turunnya beliau itu seperti Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Itu semua adalah batil, pembohongan. Ibn Battutah tak pernah berjumpa pun dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tiba-tiba bawa cerita yang seperti ini. Tarikh menunjukkan bahawa dia ni tak pernah jumpa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi jangan kita terpedaya. Kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah dimusuhi, dibenci, bahkan dikafirkan? Kerana dia merupakan salah seorang pada ulama yang paling kuat sekali membantah fahaman Asy'ariyah dan menerangkan tentang kebatilan fahaman ini. Sebab itu orang-orang yang ta'assub kepada mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ni amat membenci Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita generasi zaman ini perlu kita membuka pemikiran kita, mencari kebenaran, memohon hidayat daripada Allah agar ditunjukkan kepada kita akidah yang betul dan selamatkan kita daripada kekeliruan dan akidah yang menyesatkan. Allah lah satu-satunya yang boleh menjaga kita dan memberi petunjuk buat kita. Kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah tidak menyebutkan apa yang dilapaskan oleh golongan tersebut. Sekiranya mereka bermaksud mensucikan Allah daripada berhajat kepada tempat, maka itu adalah benar. Kalau maksud mereka Allah maujudun bila makan, itu bermaksud mensucikan Allah daripada memerlukan pada tempat, itu betul. Allah tak memerlukan apa-apa pun di kalangan makhluknya, hatta arash. Allah tidak memerlukan apa-apa pun di kalangan makhluknya. Sekiranya mereka bermatlamat mengingkari apa yang disebutkan di dalam nas bahawa Allah berada di atas arash, maka ia merupakan penyimpangan daripada jalan yang lurus yang dilalui oleh generasi salafus salih. Hendaklah umat Islam berasa cukup dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salafus salih untuk memahami agama Islam dan menghindarkan diri daripada membahaskan perkara yang tidak disebutkan dalam nas. Kalimah makan tak pernah dibahaskan dalam nas, jadi jangan kita membahaskannya. Ini didatangkan untuk mengelirukan akidah umat Islam dan memalingkan mereka daripada akidah yang betul yang dipegang oleh salafus salih. Kita memohon kepada Allah taufik untuk memahami kebenaran. InsyaAllah pada hari esok kita masuk kepada bahagian yang seterusnya.